Ini bab Jumaat di kampung-kampung. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Beliau berkata, sesungguhnya Jumaat yang pertama dilakukan dalam Islam selepas daripada Jumaat yang dilakukan di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ialah Jumaat yang dilakukan di Juwatha, iaitu satu kampung daripada kampung-kampung di Bahrain. Uthman berkata, satu kampung daripada kampung-kampung Abdul Qais. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Dia menjadi pemimpin ataupun penuntun kepada ayahnya selepas hilang penglihatannya. Dia meriwayatkan daripada ayahnya, iaitu Ka'ab bin Malik, bahawa beliau, yakni Ka'ab bin Malik, apabila mendengar seruan pada hari Jumaat akan bertarahum, yakni mengucapkan rahimahullah kepada As'ad bin Zurarah. Maka saya berkata kepadanya, apabila ayah mendengar seruan pada hari Jumaat, ayah mengucapkan tarahum kepada As'ad bin Zurarah. Ka'ab bin Malik berkata, ini kerana dialah orang yang mula-mula buat jemaat di kalangan kita di Hazmin Nabit, iaitu satu kawasan berbatu bagi Bani Bayadah di Naqi'. Ini kawasan lembah ataupun kawasan yang rendah, dipanggil Naqi'ul Khadimat. Saya bertanya, yang ini kata Abdurrahman, anak kepada Ka'ab bin Malik itu, berapa ramai bilangan kamu pada hari itu? Qala, Ka'ab berkata, 40 orang. Babul Jum'ati fil Qura. Ini bab Jumaat di kampung-kampung. Imam Abu Dawud buat tajuk lagu ni dia ada dua maksudnya. Yang pertama, dia nak menarik perhatian kita kepada persoalan Jumaat itu, tempat Jumaat itu diadakan, tempat lagu mana. Sebabnya ada khilaf dalam perkara ini di kalangan ulama, di antara ulama ada khilaf, banyaklah khilafnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan bilangan orang yang sembahyang Jumaat tu, berapakah bilangannya. Kalau kita tengok kepada hadis yang pertama ni, hadis Ibnu Abbas ni, disebutkan Jumaat mula-mula dibuat dalam Islam selepas daripada Jumaat di Masjid Rasulullah ialah di Juwatha, di Bahrain. Bahrain lah ni lah, negeri Bahrain. Ahad tu mula-mula. Dan dalam riwayat yang kedua pula disebutkan di situ 40 orang. Semaya Jumaat itu 40 orang. Cumanya di sini ada beberapa perkara lah yang perlu dibincangkan. Yang pertamanya, Al-Jum'atu fil Qura, boleh dikatakan banyaklah kitab-kitab hadis ni dia buat tajuk lagu tu. Tapi dalam satu nuskha yang lain, fil Qura wal Mudun, di kampung-kampung dan di bandar-bandar. Dalam nuskha kitab kita pakai ni tak ada mudun itu. Babul Jum'ati fil Qura sahaja ada. Qura itu jamak kepada qaryah.
Jawab kepada qaryah. Qaryah maknanya kampung. Maknanya Jumaat itu boleh dibuat di kampung-kampung. Dari satu segi kan, kita tengok gitulah. Dia nak ayat pun gitulah juga situ. Tetapi kalau kita tengok kepada hadis dia, kita nampak tidak menunjukkan kampung di situ. Qura di situ dengan makna lagu lain. Sebab apa? Takkanlah Jumaat hak mula-mula dibuat dalam Islam selepas daripada Jumaat di Masjid Rasulullah di Madinah tu, iaitu dijual hak jauh tu, hak di Bahrain. Ini mengambil kira hak mana? Kalau mengambil kira sembahyang Jumaat itu diwajibkan di Mekah, bermakna sebelum daripada Nabi SAW sampai ke Madinah tu dia tidak buat Jumaat lagi. Perintah tu turun dah. Itulah mengikut kebanyakan ulamanya, perintah wajib sembahyang Jumaat ni turunnya di Mekah. Walaupun ada juga yang mengatakan turunnya tidak, memang di Madinah. Kalau kita kata di Mekah, maka di Mekah tu Nabi SAW tak buat lagi. Kalau kita kata perintah turun tu semasa di Mekah, tapi buat tu mula-mulanya di Madinah, mana dalam masa tu di tempat lain tak ada buat. Tak ada buat. Sedangkan banyak kampung-kampung tu, kampung-kampung ni banyak. Bapa yang tidak buat di lain selepas pada Nabi buat di Madinah tu, di lain tu tak buat tu bapa. Jadi pergi buat di Juwasa, satu kampung di Bahrain jauh gitu semua tu. Bila demo tu puak-puak demo tu mari ke Madinah, terima ajaran sembahyang Jumaat ni, bila apa hak duduk dekat-dekat sekeliling tu dia tak terima ajaran tu lebih dulu daripada puak-puak Bahrain hak jauh gitu semua tu. Itu persoalannya. Dengan sebab itulah Imam Abu Hanifah mengatakan qura di sini bukan dengan makna kampung. Walaupun kita terjemah kampung saat ni, dia kata dia terjemah dengan makna qura ni dengan makna bandar. Dengan makna bandar. Qura dengan makna bandar ataupun negeri. Babul Jum'ati fil qura, makna Jumaat di bandar. Dia faham gitu. Dia faham gitu. Baru pernah sama. Sebab apa? Hak bandar besar, hak ada orang Islam ramainya, iaitu selepas di Madinah, di sana nak ayat bandar lah. Hak kampung tu tidak. Dia pergi begitu. Sebab apa? Sebab perkataan al-qura itu dia mari daripada mana? Daripada, kalau dalam hadis ni, jumi'at bi Juwasa qaryatun min qural Bahrain. Qaryatun min qura. Itulah daripada situ. Perkataan qaryah dalam bahasa Arab ni dia ada banyak makna. Ada banyak makna. Salah satu makna dia nya kampung. Dan makna dia juga makna negeri. Bandar pun ada juga. Misalnya dalam Quran disebutkan, wa qalu laula nuzila hadzal Quran ala rajulin minal qaryatayn azim. Kenapa Quran ni tak turun kepada salah seorang lelaki yang besar, orang besar, daripada dua bandar ni. Di situ dengan makna bandar. Qaryatayn ni dalam Quran itu sebut bukan dengan makna kampung. Sebab hak maksud dua qaryah di situ dalam ayat itu ialah Mekah dan Taif. Dan Mekah dan Taif ini bandar, bukannya kampung. Dengan sebab itu Imam Abu Hanifah kata hak dalam hadis ni kalau sebut Juwasa ni, dia bukan kampung tapi bandar, kata dia. Jadi tempat khilaf duduk situlah pada perkataan qaryah tu. Di situ jadi punca jadi khilaf. Orang yang pakai dengan makna biasa, qaryah dengan makna kampung, ini kampung. Tapi orang yang pakai qaryah ni tidak semesti dengan makna kampung, tetapi dengan makna bandar. Dia tengok kepada hak lain-lain, tengok kepada hakikat Juwasa itu qaryatun min qural Bahrain tu. Bahrain tu maknanya bandar besar. Kalau kita perhati dalam sejarah, dalam kitab-kitab yang disebutkan oleh ulama, ramai juga mereka menyebutkan Juwasa itu bandar yang mana penduduknya lebih 4,000 orang. Lebih 4,000 orang.
Kalau hak lebih 4,000 orang ni takkan kampung. Satu ayat itu. Yang keduanya dalam Quran, was'alil qaryata allati kunna fiha, was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanya qaryah di sini. Anak-anak Nabi Yaqub tu kan, bila Binyamin kena tahan ke Nabi Yusuf di Mesir, dan mereka tak boleh buat kelik dia sekali. Bila balik jumpa dengan Nabi Yaqub tu, anak-anak dia ni sungguh memang dia tu dikatakan mencuri. Tanyalah penduduk negeri tu. Jadi qaryah di situ dengan makna negeri, bukan kampung. Bukan kampung. Qaryah di situ maknanya Mesir. Tanyalah orang Mesir. Orang Mesir tu kampung belakang kau. Begitu. Walau anna ahlal qura amanu. Qura di situ mana orang kampung saja kau beriman. Mana negeri di situ dengan makna negeri, kalaulah penduduk negeri itu beriman. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahu. Misalnya dalam ayat yang lain, ayat itu juga menyebutkan makna bandar, negeri, bukan makna kampung. Bukan makna nabi ni dia berjual, dia bawa ajaran dia di kampung-kampung saja. Boleh kalau kita kata begitu? Tak. Bahkan kebanyakan nabi-nabi itu, kalau kita perhati, dia tempat-tempat bandar-bandar. Situ tempat dia bawa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab mereka kata qura jamak dia. Kalau mufrad dia qaryah. Hak dalam hadis ni hak berkenaan dengan semaya jemaat ni bukan dengan makna kampung, tapi dengan makna bandar. Cuba kita tengok dalam kitab kita ni. Muka surat 45. Imam Syafi'i, dan bukan Imam Syafi'i saja, orang-orang yang sependapat dengan dia tengah tu, dia pegang dengan hadis ini ala annal jumu'ah tuqamu fil qaryah. Dia pegang berdalil dengan hadis ni bahawa Jumaat itu dibuat di kampung. Boleh dibuat di kampung. Dia pegang dengan dia sebab dia sebut qaryah. Tapi Imam Abu Hanifah pun pegang atas qaryah tu jugalah. Dia kata bukan dengan makna kampung. Kalau kampung apa yang selain di Madinah tu, hak lain tu tak buat. Banyak lagi kampung hak orang Islam duduk, hak tak pergi semaya di Madinah tu. Apa tak buat? Apa yang mula-mula sekali di Juwasa di Bahrain. Hak ni cepat sangat kau orang sana nak masuk Islam. Hak sekeliling ni Madinah ni, hak kampung-kampung kecil ni, apa tidak buat situ. Ini menunjukkan kata dia bukan qaryah dia dengan makna kampung. Qulna, kata Syekh ni, la nusallim annaha qaryah. Kita tak boleh terima, kata dia. Ini orang Hanafi lah. Jawab bagi pihak orang Hanafi, tak boleh terima qaryah dimaksudkan Juwasa di sini, qaryah ni dengan makna kampung. Bal hiya madinatun, bahkan bandar Juwasa. Haka Ibnu Tin ani Syekh Abil Hasan annaha madinatun. Ibnu Tin menukilkan daripada Syekh Abil Hasan menyebutkan kata dia ni Madinah. Abu Ubaid Al-Bakri menyebutkan Madinah bil Bahrain li Abdul Qais. Pengarang kitab Mu'jamul Buldan, pengarang kitab Mu'jamul Buldan Yaqut Al-Hamawi, dia kata alam murtajal hisnun li Abdul Qais bil Bahrain fatahahu Al-Ala ibn Al-Hadrami. Al-Ala ibn Al-Hadrami yang menakluk pergi buka negeri itu, yang ni pergi kuasai negeri itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, iaitu pada tahun ke-12 Anwatan, dengan cara perang, dengan cara perang. Ibnul A'rabi berkata Juwasa Madinatul Khat, dan banyak lagi yang disebutkan di situ. Maknanya mereka tidak terima hak sebut dalam tajuk ni qura di sini dengan makna kampung, bahkan qura di sini dengan makna bandar. Hak tu diterima. Buktinya itulah yang disebutkan tadi. Tapi ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, dia pakai zahir qaryah di sini makna kampung. Gitulah. Kalau kita nak kira berdasarkan hadis ni tak terang ni, nak menunjukkan kampung tak terang.
Bukan hak lebih sedap yang menunjukkan bandar. Sebab apa? Kalau nak kira kampung, banyak kampung hak lain. Hak ni pada tahun ke-12 baru buka. Lagu mana? Semaya dah lepas Rasulullah di Madinah ni sana selalu. Itu cara orang Islam ramai benar dah tu. Ada kuasa benar dah. Sedangkan zaman Sayyidina Abu Bakar tu pergi perang lagi, menunjukkan mana tidak dikuasai sepenuhnya. Sedangkan orang di sekeliling Madinah ni, kampung-kampung ni, apa yang tidak buat situ. Itu persoalannya. Walau bagaimanapun dalam perkara ni, oleh kerana hadis ni tidak terang, qaryah di sini dengan makna kampung ke dengan makna bandar ke, orang-orang yang terima dengan makna kampung, dia tetap pakai lah. Sebab asal makna qaryah tu makna kampung. Walaupun dia mahu tak terima tu, dia kata tak mesti. Walaupun dari segi bahasa Arab ya, tapi kalau kita tengok Quran dan hadis, qaryah tidak lebih kuat dengan makna kampung, bukan gitu. Bagi orang-orang Hanafi yang mengatakan qaryah di sini dengan makna bandar, mereka kata sebab apa yang di kampung-kampung tu tidak buat, banyak di sekeliling Madinah tu tidak buat, sebab tidak bandar. Dan sebab apa hak jauh ni, Juasa ni buat, sebab dia bandar, kata dia. Bermakna kata mereka Jumaat ini hanya boleh dibuat di bandar. Bandar tu bukan bandar kecil-kecil, bandar besar. Kalau kecil-kecil banyak juga di sekitar Madinah tu. Kena bandar besar. Bandar lagu mana hak besar ni? Kalau kita learn ni, ada dengan sekolah, ada dengan balai polisnya, ada dengan apa-apa lah. Hak tu. Itu bandar tu. Segala kemudahan, hospitalnya ada, pejabat pusnya adanya. Itu yang dikatakan bandar. Bahkan mereka menyebutkan di situ ada pemerintah besar dalam melaksanakan hukum, boleh dilaksanakan di situ. Maknanya kalau sama sekarang ni ada mahkamah, ada GAP. Itu mengikut dia. Asalkan bandar yang ada, walaupun hak perincian saat ni siapa banyak-banyak sangat tu tidaklah. Tetapi keperluan asas yang disebutkan ada pada mana-mana bandar tu, kena ada lah tu. Situ. Jadi kalau hak lain tu tidak wajib lah. Lepas tu dah tidak wajib nak sembahyang ke dia? Sembahyang zuhur lah. Tapi kalau dia pergi ke bandar tu, dia boleh sembahyang Jumaat. Dia sembahyang Jumaat lah sekali dengan orang lain. Begitu bagi mereka. Sebelum pada ni kita sudah jumpa dengan hadis hadis duduk mana? Hak pergi semaya fadlil Jumaah. Tu di bawah tajuk sebelum pada ni, bab man tajibu alaihi al-Jumaah. Siapa hak kena Jumaat? Bawah tajuk tu hadis tu, iaitu orang pergi Jumaat daripada rumah-rumah mereka, wa minal awali, dan daripada awali. Dia pergi Jumaat sini. Yang tabu, baru ni kita sudah bincang dah, mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, mereka kata orang-orang ni pergi secara bergile-gile, bukan pergi tetap. Hak duduk di awali ni maknanya sekitar pinggir bandar Madinah tu, dia tidak pergi tetap. Dia tidak pergi tetap, tapi dia pergi secara bergile-gile. Ini menunjukkan sembahyang Jumaat tu tidak wajib ke atas mereka. Kalau wajib, pergi bergile buat ke dia. Maknanya kalau nak pergi boleh, tak pergi pun tak apa. Minggu ni beberapa orang pergi, minggu depan beberapa orang pergi, mungkin hak minggu lepas pergi dah tak pergi. Dia faham gitu. Makna pergi bergile-bergile. Kalaulah sembahyang Jumaat tu wajib kepada dia, pergi ke Madinah tu tidak gila, kena pergi Melaka. Dan kalaulah tempat dia tu boleh buat jemaah sendiri, apa yang pergi?
buat jemaah tempat dia dirilah. Tak ada sebut pula puak dia tu dia tak pergi, muka dia buat jemaah tempat dia. Ini menunjukkan bahawa di kampung tu tak boleh. Cuma yang pergi ni untuk apa? Untuk ambil berkat dengan Nabi SAW, untuk belajar, untuk dengar apa-apa hadis di masjid Nabi itu. Begitu. Tetapi bagi orang-orang yang mengatakan macam Imam Malik dan lain-lain yang kata boleh sembahyang di kampung, dia kata pergi bergila-gila tu dari segi untuk mendapat sesuatu yang lebih daripada hak jemaah. Hak lebih daripada jemaah, iaitu hadis-hadis Nabi, nak tahu ayat Quran, gapo turun wahyu, gapo. Hak tu bukan bermakna mereka tidak buat di kampung tu di awali tu dan tak boleh buat. Bukan bermakna gitu. Baiklah, ada pun dia kata kalau puak-puak dia buat juga di kampung tu, memang dia buat walaupun tak ada sebut sini, cuba pergi gila-gila tu untuk mendapat sesuatu yang lebih daripada Nabi SAW, berupa wahyu, hadis dan lain-lain. Kalau mereka ni duduk situ buat juga, apa yang dalam hadis yang kita baca malam ni Jumaat yang mula-mula dibuat selepas daripada jemaah di masjid Nabi dengan dijuasa. Dijuasa tu apa? Mana hak lain tak ada buat lah. Kalau ada buat di kampung selain daripada masjid Nabi tu, apa dia sebut ni? Hak ni hak di Bahrain ni tidak jadi yang pertama lah. Tidak jadi yang pertama lah selepas masjid Nabi dibuat. Bahkan hak di sekeliling Madinah tu pun banyak dah buat. Mesti sebut lagu tu. Ni apa sebut mula-mula buat selepas masjid Nabi jadi Bahrain. Apa? Kata orang-orang Hanafi, sebabnya hak syarat bandar tu lah. Hak di Madinah tu bandar. Lain memang tak ada buat. Dia kata. Orang-orang lain yang terima buat di kampung dia pakai lagu mana? Hak kata mula-mula dibuat yakni sebagai bandar, dibuat di bandar besar, iaitu di Bahrain. Adapun tempat-tempat lain bukan makna tak ada buat, tapi tempat lain tu bukan bandar seperti Madinah. Hak seperti Madinahnya iaitu dijuasa. Hak tu paling baik. Kalau kita terima hak tu, maka kita boleh terima berlaku. Hak di kampung pun boleh, hak di bandar pun boleh. Hak di kampung pun boleh, di bandar pun boleh. Itulah cara menjamakkan hadis yang paling baik. Kalau tidak, kita akan kata Imam Malik, Imam itu, Imam ini hak kata boleh di kampung. Maknanya dia tak faham. Imam Abu Hanifah seorang dia yang faham. Mana begitu? Sedangkan kalau kita pakai lagu saat ni, boleh pakai berlaku. Tak timbul. Mungkin orang kata dah ni mula jemaah hak mula-mula dibuat selain daripada masjid Nabi, hak mula-mula lepas pada masjid Nabi tu dijual. Apa makna? Iaitu di bandar seperti Madinah tu. Hak tu hak mula-mula. Kalau hak kampung ada dah. Bukan makna tak ada langsung. Lepas tu kalau hadis hak baru ni, mungkin puak-puak Hanafi ni kata, kalau dah sudah ada dah tempat dia, pergi warga dia masjid Nabi tu. Pergi warga dia, pakai sembahyang tempat dia lah, jadi wajib tempat dia lah. Kita mungkin kata, mungkin jawab, iaitu boleh jawab, iaitu dengan mengatakan mereka pergi bergila-gila tu untuk mendapat sesuatu yang lain daripada sembahyang jemaah tu sendiri. Bukan maknanya tempat tu tak ada mengerjakan sembahyang jemaah. Pergi dekat Nabi tu nak dapat hadis, ayat Quran dan lain-lain lagi. Hak tu tidak wajib, memang tidak wajib lah pergi ke tempat lain. Sebab itu boleh bergila-gila. Adapun di tempat sendiri tu dia ada buat juga. Tapi orang-orang Hanafi ni faham, maknanya tak ada buat. Dia tak ada buat tempat-tempat ni. Kalau nak buat jemaah, pergi dekat Nabi, di masjid Nabi. Tempat dia tu tak ada jemaah. Tempat dia buat ke dia? Zuhur lah. Gitu dia faham. Tapi oleh kerana dia tu di luar daripada kawasan, tidak wajib. Sebab tu boleh bergila-gila dia kata. Jadi tak wajib jemaah atas pokok dia. Dia faham gitu. Sedangkan orang-orang lain faham bahawa di sini ada juga sembahyang di kampung itu. Barulah kita boleh pakai kedua-dua itu. Baiklah, kita tengok pula. Dalam kitab ni, mana ada kitab tu boleh tengok muka surat 46. Baris yang kena muka surat tu, dia kata ulama berbeza pendapat tentang tempat
yang boleh dibuat jemaah ini. Tempat lagu mana? Malik berkata setiap kampung, dia kata kampung, qaryah di sini dengan makna kampung, yang ada masjid dan ada pasar situ, ada pekan, ada pasar, maka jemaah wajib kepada penduduk di situ. Dan tidak wajib kepada ahli al-amud. Ahli al-amud ni dia, jadi orang-orang yang berpindah randah, tidak duduk tetap. Dia pakai tiang rumah dia tu, khemah lah. Maknanya bila keadaan memerlukan pergi ke lain, dia pergi ke lain. Jadi dia tidak tetap. Maknanya orang hak duduk tetap, hak tu wajib. Kalau hak duduk tidak tetap ni, walaupun ramai, sebab mereka itu serupa dengan musafir lah. Itu kalau mengikut Imam Malik. Imam Syafi'i dan Ahmad kata setiap kampung yang ada 40 orang, ada 40 orang merdeka, balik, berakal, mukim, duduk tetap di situ. Mereka tidak berpindah musim panas ke musim sejuk ke, kecuali dalam keadaan terdesak lah, dalam keadaan perlu ada keperluan ke, dia pergilah. Kalau tidak, memang dia buat sebagai tempat tinggal yang tetap dia di situ, maka Jumaat wajib kepada mereka. Jumaat wajib kepada mereka. Sama ada, dia kata bangunan binaan di situ, kayu ke, batu ke, tanah ke, buluh ke, gapo ke, tak kira. Asalkan cukup syarat sani, maka kena Jumaat. Dengan syaratnya dalam satu kampung tu, satu kawasan tu, dia tidak terpisah, tidak terpisah jauh dengan kawasan lain. Ada seramat tu, seramat tu, dan rumah-rumah dia tu pun kira tak jauh lah, dekat-dekat, tidak terpisah jauh. Kalau terpisah jauh, tak kira lah tu. Adapun orang yang duduk dalam khemah ke apa ni, yang pindah pada musim sejuk, musim panas ke, tak boleh, tidak dikira jemaat. Ini kalau mengikut mazhab Syafi'i, tidak dikira jemaat dengan mereka itu. Tapi kalau hak duduk berkhemah lagu tu, dia duduk tetap di satu tempat, dia tidak ada rumah yang kemah lah, yang kukuh, tapi duduk cara berkhemah gitu. Tapi kalau musim sejuk, musim panas pun tidak pindah, dia tetap duduk situ. Dan duduk pula banyak pula khemah tu, dekat-dekat macam satu perkampungan, jadi begitu. Jadi dalam masalah ni ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Hak asahnya la tajib alaihimul jum'ah, tak wajib jemaah juga hak lagu ni. Tak wajib jemaah juga. Dan tidak sah jemaah, tak boleh buat jemaah. Ini juga pendapat Imam Malik. Tapi pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, dia kata wajib ke atas mereka dan sah kalau hak lagu tadi. Kalau hak lagu tadi, ini makna ada dua pendapat. Hak ni, hak kata wajib dan sah ni, ini juga mazhab Ahmad dan Daud Zahiri. Seterusnya yang keempatnya mazhab Abi Hanifah. Mazhab Abi Hanifah ni seperti kita kata saat ni lah, Jumaat tidak sah illa fi misrin jami', kecuali dalam bandar yang lengkap dengan apa nama ni, segala kelengkapan bandar, ataupun di musalla Mesir, musalla bandar, tempat sembahyang, tidak mesti masjid. Tapi kalau Malik, dia mesti masjid. Kalau mazhab Malik, dia syarat masjid, tak masjid tak boleh. Mazhab Imam Abu Hanifah tidak syarat masjid, asalkan tempat sembahyang. Tempat sembahyang boleh dah situ. Mazhab Syafi'i juga tidak mensyaratkan masjid untuk sembahyang jemaah ni. Kalau kita kata surah ke apa ke, ataupun musalla, balasah, kita kata boleh, asalkan cukup bilangan dan syarat-syarat tadi. Masjid tu bukan syarat, tapi Malik mensyaratkannya. Di kampung-kampung tak boleh kalau dalam mazhab Hanafi. Gitulah. Di kampung-kampung tak boleh. Dalam mazhab Hanafi, kampung-kampung tak boleh.
Begitulah. Dia pegang hak mana? Dia pegangnya itulah dalil-dalil dia tu, dia marilah sini. Dia pegang dengan hak mana tu ada situ. Di antaranya hadis Abdul Razak dan lain-lain tu ada sebutlah situ pada muka surat 47 situ. Pada muka surat 47. La jum'ata wala tashriqa illa fi misrin jami'. Itu ada asar daripada Sayyidina Ali, dan ada juga yang mengatakan marfu' hadis itu. Tetapi Imam Nawawi kata hadis ini adalah hadis yang disepakati ulama tentang dhaifnya. Dengan sebab itu tak boleh pakai waktu. Dan hadis ini mauquf, berhenti setakat sanad dia tu, berhenti setakat Sayyidina Ali. Hak berhenti setakat Sayyidina Ali itu pun tidak sahih, kata Imam Nawawi. Qultu, tapi kata kata pengarang ni, dia kata boleh jadi Imam Nawawi dia tidak tahu hadis asar yang ada sanad lain. Dia tahu tu kira-kiranya sanad yang ada Hajjaj bin Artab, sanad yang ada Harith Al-A'war, dan lain-lain lagi. Dia tidak tahu sanad hadis ini melalui tariq Jarir daripada Mansur, kerana sanad ini sahih, kata dia. Walau ittala'a lam yaqul ma qala. Kalaulah Imam Nawawi tahu hak ni, dia tak akan kata lagu tu. Dia tak akan kata lagu tu. Kira-kira maknanya orang Hanafi pegang tu. Wa amma qawluhu, adapun Imam Nawawi kata, ini maknanya di kalangan ulama ni ada gitulah, muttafaqun ala dha'fihi, ni sepakat ni hadis ni lemah. Imam Nawawi kata, orang kata saya terima. Fa ziyadatun min indihi, ini tambahan daripada pihak dia sendiri, pendapat dia. Fala yudra min salafihi dhalik, adapun orang-orang dulu daripada Imam Nawawi tak ada kata lagu tu, sepakat kata dhaif ni. Ni orang Hanafi bantahlah. Aba Zaid dalam kitab Asrar dia kata Muhammad bin Hasan berkata rawahu marfu'an. Hadis ini diriwayatkan secara marfu' oleh Mu'adh dan Suraqah bin Malik. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad ini, qala al-Hafiz fi Dirayah, Hafiz Ibn Hajar dalam Dirayah, dia kata rawa Abdul Razak an Ali mawqufan la tashriq wala jum'ah illa fi misrin jami' wa isnaduhu sahih. Dia kata sanad dia sahih. Imam Nawawi kata sepakat ulama tidak sahih, sedangkan ada orang kata sahih. Syaukani dalam Nail, dia kata mereka pegang dengan hadis yang diriwayatkan daripada Ali secara marfu'. Tadilah tidak ada Jumaat dan tidak ada tasyrik yang disemayang raya, melainkan pada misrin jami', pada bandar hak besar. Hadis ini dikatakan dhaif oleh Imam Ahmad, hak marfu' dia. Tapi Ibnu Hazm kata sahih, hak mauquf dia tu sahih, hak mauquf dia tu sahih. Gitulah. Bermakna dia pegang dengan hak tu. Dia pegang dengan hak tu. Tetapi adakah semua ulama terima lagu tu? Ada. Itu masing-masing tarjih lah, dia tarjih hak tu. Adalah beberapa hadis, beberapa hadis. Jadi kalau kita kata hak berhenti hadis mauquf sampai Sayyidina Ali, sekat Sayyidina Ali, boleh jadi orang kata itu ijtihad Sayyidina Ali. Pokok dia kata mana boleh lagu tu. Hadis ini walaupun mauquf, dia kata fi hukmil marfu'. Sebab apa? Sayyidina Ali tak akan kata mengikut fikiran dia benda lagu ni berkait dengan agama ni, melainkan dia tahu daripada Nabi SAW. Walau bagaimanapun hak marfu' dipertikaikan oleh ulama. Boleh dikatakan kebanyakan ulama mengatakan tidak sahih. Itulah hak kata kena semaya bandar saja. Bandar saja baru boleh semaya jemaah. Kalau kapung, maknanya mafhum sebaliknya, yang ini tak boleh lah. Tak boleh. Gitulah. Selain daripada itu, orang-orang yang mengatakan boleh sembahyang
Di kampung ni, orang-orang ni dia pegang dengan dalil mana? Dia pegang mana? Dia pegang ni, kalau dalam kitab ni muka surat 48, dia ada sebut di bawah tu 1, 2, 3, 4 tu berjujuk je awal. Lepas tu orang-orang Hanafi jawablah pula. Sebab kitab ni syarah ni disyarah oleh orang Hanafi. Jadi fa in qulta, kalau kau kata, lagu mana kata dia? Abu Hurairah kata, orang tulis surat kepada Umar, tanya dia tentang jemaah ni. Sayyidina Umar kata, jami'u haitsu ma kuntum. Kamu buat jemaah mana saja kamu berada. Faham kan? Dia tidak duduk bandar semua. Tidak ada bandar saja orang. Kampung pun ada. Jadi Sayyidina Umar kata, kamu buat jemaah lah mana saja kamu berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, Sa'id bin Mansur Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi, dan dia kata isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Orang Hanafi takwil ni. Nanti akan datang dia takwil. Tak apalah. Orang-orang hak kata boleh sembahyang di kampung ke apa tu, selain daripada hak tadi, hak kita bahas tadi, ni lagi dalil dia. Yang kedua, hadis Daraqutni bi isnadihi 'an az-Zuhri an Ummi Abdullah ad-Dawsiyah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu wajibatun 'ala ahli kulli qaryatin fiha imam wa illam yakunu illa arba'ah. Wa zada Abu Ahmad al-Jurjani hatta dzakara an-nabi thalathah. Jemaah itu wajib kepada penduduk setiap kampung yang ada imam padanya, walaupun mereka itu hanya 4 orang. Abu Ahmad al-Jurjani menambahkan dalam riwayat dia, sampai Nabi sebut 3 orang. Itu dia nak pergi kepada selain daripada tempat tu, kampung pun boleh, bilangan tu. Bilangan tu berapa orang? Kalau berdasarkan riwayat ini, 4 orang pun boleh dah. Bahkan riwayat asal lagi 3 orang, tak apalah. Yang ketiga dalam musannaf riwayat daripada Malik, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-miyah baina Makkah wal Madinah yujammi'u. Mereka buat jemaah di antara kawasan-kawasan yang ada air ini, di antara Mekah dan Madinah. Enggak banyaklah kawasan-kawasan ada air itu. Situ tu bukannya bandar, kampung. Yang keempat, hadis Abu Daud dengan sanadnya daripada Ka'ab bin Malik, iaitu hadis yang kedua yang kita baca malam ni. Dia kata, apabila anak dia tu kata, apabila Ka'ab bin Malik ni dengar orang bal pada hari Jumaat, dia seumur tarahum kepada As'ad bin Zurarah. Hak kita baca tadi lah. Jadi hak ni fi hazmin nabi, ini satu kampung ni, kawasan kampung, bukannya bandar. Hak dia kata tadi, berapa orang kamu pada ketika tu? 40 orang dia. Jadi hadis ini menunjukkan bilangan 40 pula. Yang kelima, dalam Ma'rifah dia sebut Zuhri berkata, bila Nabi SAW hantar Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mengajar Quran, orang sana dia buat jemaah dengan orang sana. Mereka itu 12 orang. 12 orang buat jemaah. Mus'ab adalah orang yang mula-mula buat jemaah di Madinah dengan orang-orang Islam sebelum Nabi SAW pergi. Sebelum pergi ke Madinah tu, dia pergi dah. Nabi hantar dia. Ini menunjukkan bahawa jemaat ini telah diturunkan hukumnya sebelum daripada hijrah lagi. Sebab itu Nabi SAW hantar Mus'ab ni pergi ke Madinah dan dia buat jemaat. Tapi 12 orang. 12 orang. Yang keenam, daripada Ja'far bin Barqan, dia kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu tulis surat kepada Adi bin Adi. Dia kata kepada, amma ahlu qaryatin laysu bi ahli amud fa'ammir alaihim amiran yujammi'u bihim. Penduduk adapun penduduk kampung hak bukan ahli amud. Ahli amud tu hak tidak pindah randah lah, hak tetap duduk situ. Kamu lantiklah seseorang ketua di kalangan mereka yang boleh buat jemaah dengan mereka itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Baihaqi. Lepas tu ada lagi hadis tu, dia sebut lagi bawah tu, hadis hamba Uthman bila dia bersembahyang sebagai amir di Rabazah bersama 10 orang sahabat sembahyang jemaah. Ada juga sebut. Jadi dari segi bilangan ni pun tidak tentu juga kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni.
Tapi orang Hanafi jawablah. Dia jawab belakang. Dia jawab belakang. Misalnya hak yang pertama tadi, hak Sayyidina Umar kata, "Jami'u haitsuma kuntum." Kamu buat jemaah lah mana saja kamu berada. Hak ni kata dia jawab ni, "Haitsuma kuntum minal amsar." Mana saja bandar kamu berada. Gitu dia takwil. Padahalnya haitsuma tu mana-mana lah. Mana-mana, tidak semestinya mana bandar dia takwil. Orang Syafi'i pula kata, di mana-mana kamu berada, tapi dengan syarat kena 40 orang. Kena 40 orang. Jadi kalau kamu boleh takwil hadis Sayyidina Umar ni, asar Sayyidina Umar ni, hak kata kamu kena buat jemaah mana saja kamu berada, kamu takwil kan? Jadi kamu berada mana-mana. Jadi mana-mana tu, apakah di tempat yang tidak tetap duduk tu, situ pun kena buat juga. Orang Syafi'i pun tak kata lagu tu. Dia kata, maknanya dia tidak pakai secara zahir riwayat itu, tidak. Kami pun akan takwil juga, kata dia. Sayyidina Umar kata mana bandar lah, bukan mana tu mana-mana. Dia takwil, tengok. Seperti mana orang Syafi'i pun takwil juga ni. Orang Syafi'i pun kata tak boleh pakai ni hak Sayyidina Umar tulis surat ni, mana untuk semua tempat, tak boleh. Tanpa syarat, tak boleh. Mana kalau 10 orang, 12 orang, 30 orang, tak boleh. Kena 40 orang. Dia takwil juga. Itu masing-masing takwil lah. Pasal apa? Pasal di hadapan mereka ada di riwayat-riwayat ni. Mereka tahu semua riwayat-riwayat ni. Yang kedua tu pula hak Zuhri tu. Ummu Abdullah Ad-Dawsiyah. Rasulullah kata sembahyang jemaah itu wajib kepada setiap kepada penduduk setiap kampung ada imam, walaupun 4 orang. Walaupun 4 orang. Dia kata hak ni riwayat-riwayat ini semuanya kalau kita perhatikan perawi-perawi dia daripada Zuhri itu matrukun. Semuanya ulama tak pakai, kata dia. Selain daripada tu, Zuhri itu sendiri tidak sahih. Dia ni ada dengar sesuatu daripada Ummi Abdullah Ad-Dawsiyah. Bermakna hadis ini munqati'. Bila munqati' dia putus, dhaif. Bila dhaif tak boleh nak buat dalil, kata dia. Tak boleh nak buat dalil ni. Dengan sebab itu dia tak saya pakai hal ni. Orang tak saya pakai itulah. Dia tak sih. Lepas tu dia amari pula lah dalam Ta'liqul Mughni, ta'liq kepada kitab Daraqutni tu, dia amari beberapa sanad dia sampai kepada Zuhri, semuanya tidak sahih. Tak apalah, gitu. Dalam yang ketiga, tak apalah. Yang ketiga, dalil yang ketiga iaitu riwayat daripada Malik, sahabat-sahabat Nabi buat jemaah di kawasan-kawasan yang ada air di antara Madinah dengan Mekah. Di antara Mekah dengan Madinah. Mana situ tentu kampung. Jadi mereka jawab, ini tak boleh jadi dalil kepada orang kampung tu kena buat jemaah. Tak boleh jadi dalil, kata dia. Selain daripada tu, sanad dia tu munqati' pula, putus pula. Sanad dia putus. Bila putus tak boleh, dia kata tidak sahih. Jadi masing-masing jawab gitu. Orang Syafi'i pun kena jawab juga. Kau ni bukan orang Hanafi saja. Sebab apa? Jadi kalau sahabat-sahabat tu berapa orang? Dan tempat tu ada tempat duduk tetap kau. Kalau lagu mana kau dia lalu? Kalau lalu saja tak boleh. Syafi'i pun kata lagu tu dia takwil juga. Dia kena takwil juga. Dalil yang keempat iaitu hadis yang kita baca yang kedua pada malam ni, iaitu yang ada perawi dia iaitu Muhammad bin Ishaq, Ibnu Ishaq. Qala al-Baihaqi kata, al-huffaz yatawaqqawna ma yanfaridu bihi Muhammad bin Ishaq. Hafiz-hafiz hadis mereka memelihara diri, jaga diri, taksir, maksudnya taksir daripada apa yang Ibnu Ishaq seorang saja meriwayatkannya. Mereka tak seterima. Kalau satu perkara tu Ibnu Ishaq seorang saja buat mari, dia tak seterima. Pokok ni tak seterima. Wa huna qad tafarrada bihi. Sini Ibnu Ishaq ni seorang. Tengoklah dalam riwayat mana pun, kalau ni hadis ni Ibnu Ishaq ada berlaku. Tak lagi. Jadi madar dia tu Ibnu Ishaq.
Lepas tu kalau kita tengok hadis ni, hadis yang kedua ni, ni kata ni puak-puak Hanafi ni, kata puak-puak Hanafi ni kata, ini pendapat mereka. Hak dalam hadis ni sahabat-sahabat ni As'ad bin Zurarah ni, dia buat jemaah. Dia lah mula-mula hak tu ya Ka'ab bin Malik tu tarahum ke dia tu, sebab dia yang mula-mula buat jemaah ni. Kata orang-orang Hanafi ni, dia kata ini pendapat mereka, tidak jelas ni Nabi suruh ataupun adanya takrir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sini, tak jelas. Sebelum disyariatkan jemaah dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pun secara umum disebutkan begitu. Secara umum disebutkan begitu. Buktinya apa dia? Ada tersebut hadis mursal Ibnu Sirin yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan isnad sahih. Lafaz dia begini. Penduduk Madinah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah buat jemaah dah, dan sebelum turun lagi ayat jemaah tu ada orang-orang Ansar kata orang Yahudi ada satu hari dia berhimpun dalam seminggu ni, satu hari dia berhimpun. Orang-orang Kristian pun lagu tu juga, mari kita pilih satu hari untuk kita berhimpun, kita ingat kepada Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada dia. Faja'aluhu yawmal arubah, maka mereka buat sembahyang tu pada hari Jumaat, pada hari Arubah. Arubah ni sebelum pada Islam ni hari Jumaat tu lah orang panggil hari Arubah. Lepas pada tu baru hari Jumaat, hari Jumaat. Dan mereka pun berhimpun pergi berjumpa dengan As'ad bin Zurarah. Dia pun sembahyang lah jadi tok imam pada hari itu. Ni berdasarkan riwayat ini bahawa hak tadi hak sahabat buat itu bukan dengan perintah dan dengan persetujuan penuh Nabi SAW, bukan. Walaupun orang-orang Syafi'i dia kata, mana boleh demo nak kata sahabat-sahabat ni mana-mana pula sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah tu Nabi tak suruh pun dia buat. Mana boleh lagu tu? Sungguh pun. Tapi dia pun ni kata Jumaat tu ada dah, cuma buat dengan ketetapan yang zahirnya. Kalau kita tengok dalam riwayat Ibnu Ishaq tu pun tak ada sebut 40 orang tu sebagai syarat, tak ada sebut. Cuma betul lah anak dia tu tanya, berapa orang kamu hari tu? 40 orang. 40 orang. Kalau tengok hadis lain lagi banyak lagi hak bilangan tu. Bukan 40 saja hak supaya Jumaat ni ada dalam hadis hak sahih-sahih. Jadi 40 tu tidak disebut sebagai syarat di situ. Cuma dah anak dia tanya berapa orang, dia ya 40 orang. 40 orang tu bukan syarat. Itu dia. Dia mau dibahas lah. Lepas pada tu hak dia buat ni, pada ketika tu hukum jemaah ni tidak lengkap lagi, tak kemah molek lagi. Tetapi orang-orang Syafi'i dia pegang. Dia kata lagu mana? Sebab hak ni jemaah yang mula-mula, hak tu lah mana kita kena perhati, yang disebut sebagai hak mula-mula. Takkan dia buat ni tanpa pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masalahnya bilangan hak 40 tu ada ketentuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masalahnya. Hak dia buat jemaah tu tak apalah hak tu 40 tu. Sebab itulah ulama-ulama khilaf pula berkenaan dengan bilangan. Hak wajib sembahyang jemaah ni, kena sembahyang jemaah ni berapa bilangan? Khilaf pula situ. Apa yang khilaf tu? Dah hadis ni ada. Jawabnya mereka tak sepakat lah hadis ni. Sebab apa tak sepakat? Bagi masing-masing ada kata gini, ada kata gini, ada kata tak kemah. Macam Aini dalam syarah Bukhari itu jelas dia sebut. Sebab apa hadis ni dhaif kata dia? Sebab Ibnu Ishaq dia kata. Sebab Ibnu Ishaq. Jelas dia kata. Dia tak sepakat hadis tu. Jadi adakah kita boleh kata Imam Syafi'i itu dia pakai semata-mata dia bergantung dengan hadis Ibnu Ishaq ni? Tidak juga. Dia pakai dengan hak lain-lain, hak dia tahu, asar-asar yang lain. Walau bagaimanapun hadis yang marfu' yang sahih menetapkan bilangan 40 tu tak ada. Bukan 40, bilangan mana-mana pun tak ada. Tak ada yang kemah betul, yang boleh kita nak pegang semua. Tak ada. Bahkan berkenaan dengan bilangan ni ada macam-macam hadisnya. Ini khilaf di antara ulama lah. Misalnya seperti kita sudah sebut dah sebelum pada ni, kalau mengikut Hasan Basri dan Tabari, dia mengatakan 2 orang wajib dah jemaah. Lepas tu kita kata 2 orang tu, hak seorang tu khutbah, hak seorang tu dengar kau. Nah, ikutmu lah. Dia ada waktu dia kata lagu tu lah. Bahkan dia akan soal kita pula, baik, khutbah tu syarat kau pula. Situ pula khilaf banyak pula. Kalau kita ngaji kitab Pekosa gitu, kita akan macam Syafi'i.
kita akan tahu lagu tu. Hak ni dok dia pergi kepada hak asal, pangkal dulu lagi. Dia pergi ke sana. Jadi masalahnya khutbah tu wajib ke tidak? Adalah hak kata wajib. Ada hak kata syarat, ada hak kata sunat. Macam-macam pula. Situ tu lagi. Dengan sebab itu kan kata dia kalau tak ada khutbah pun tak apa. Sebab hadis hak sebelum pada ni kan kita sudah baca dah. Babul jum'ah lil mamluk wal mar'ah. Hak minggu lepas. Al jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jumaat itu adalah suatu tanggungjawab yang wajib kepada setiap orang Islam fi jama'atin, dengan berjemaah, dalam jemaah. Jemaah tu baik. Kalau kita tanya, orang nak sembahyang jemaah ni berapa orang? Seorang tak boleh. Kalau dua orang boleh ke tidak? Boleh dah. Hadah dalam hadis dia kata fi jama'ah. Jemaah tu kurang-kurang dua orang, boleh dah lah. Dia pegang dengan tu. Dia pegang dengan tu. Dia tak sepakat hak 40 ke apa ni. Laith dan Abu Yusuf dan begitu juga Muhammad, dia kata sembahyang jemaah boleh. 3 orang boleh. Sekali dengan tu imam. Sekali dengan tu imam 3 orang. Boleh. Dalam kitab kita ni kalau kita nak tengok ni, muka surat 53 bawah. Nombor 4, hasyiah nombor 4. Hafiz Ibn Hajar kata, "Waqtalafu fi 'adadi man yusalla bihim al-jum'ah ala 15 qaulan." Hafiz Ibn Hajar kata, khilaf ulama tentang bilangan orang yang boleh yang kena sembahyang jemaah ni 15 pendapat ulama. Ada 15. Bukan sikit-sikit main. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Kalau mengikut furuk, kitab furuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, mereka mengatakan syaratnya 40 orang. Itu kalau dari segi bilangan. Tapi kalau mengikut Malik 12 orang. 12. Kampung ke mana kau tak cara 12 orang. Kalau 12 kena jemaah ada, tak boleh sembahyang zuhur. Begitu. Selain daripada tu imam 12 orang. Mana sekali dengan tu imam 13 orang. Gitu. Mengikut Imam Abu Hanifah 3 orang. Selain daripada tu imam. Mana dengan tu imam 4 orang. Kena sembahyang jemaah dah. Tapi syaratnya bandar. Kalau kampung tak soyak lah, ramai pun tak boleh. 100 orang pun tak boleh kalau kampung. Tu bagi dia. Tapi kalau bandar 4 orang pun boleh dah. Dia ambil kira tu dari segi beza dia, bukan dari segi bilangan yang dia tekan. Dah. Jadi seperti kita baca dah hadis-hadis tadi, walaupun hadis tu sebahagian ulama yang lain pertikaikannya, adakah sebut sembahyang 4 orang, sembahyang 12 orang, Imam Malik pegang tu, adakah tu dalam hadis tu? Ada masing-masing. Jadi hak ni hak bilangan ni tak kemah mana. Hak kata 40 orang tu, adakah disebut sebagai syarat? Di situ dia panggil waqi'atu ain. Satu peristiwa yang ditanya bukan sebagai syarat dan tidak disebut sebagai syarat pun. Hak sembahyang sekali dengan As'ad bin Zurarah tu 40 orang. Adakah disebut sebagai syarat? Tidak. Lalu mana kita nak syaratnya? Dia pegang tu lah. Dia pegang tu. Apalagi kalau kita mengambil kira mana ulama-ulama yang kata hadis itu tidak sahih. Kalau hak kata sahih pun, adakah hak 40 tu sebut sebagai syarat? Tidak. Tu. Tapi kalau mengikut anak murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad, begitu juga Laith, dia kata 3 orang. Padahal sekali dengan tu imam. 3 orang sekali dengan tu imam. Kalau Imam Abu Hanifah tu 4 orang sekali dengan tu imam. Mengikut satu riwayat daripada Imam Ahmad, kena 50 orang, bukan 40 orang. 50 pula. Satu riwayat daripada dia 40 orang serupa dengan Syafi'i. Satu lagi 50 orang. Hak 50 ini pendapat Umar bin Abdul Aziz juga. Khalifah Umar bin Abdul Aziz kata 50 orang barulah sembahyang jemaah. Kalau tak 40 dia tak sepakai. Ada juga ulama yang mengatakan tak boleh, kena 80 orang. Macam-macam pendapat. Kena 80 orang. Abu Thawr kata supaya sembahyang lain lah. Kalau bilangan ni sembahyang lain tak boleh kalau sembahyang 2 orang. Boleh
10 orang boleh, 100 boleh, langsung apa? Jemaah dia pun lagu tu, kata dia. Oh, lagu tu pula. Ini hak kita sebut ni imam mujtahid belaka ni. Masalah bilangan itu dia tidak ada satu pun riwayat yang kemah, riwayat yang marfu' yang sahih betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jelas tak ada. Kalau ada pun dalam asar-asar tadilah, masing-masing ambil ni ambil ni ambil ni gitu. Tak kemah kan. Auza'i pula kata kalau 3 orang pun tak apa dah. Tapi syaratnya kena ada pemerintah. Kena ada pemerintah. Kalau menteri besar ada sekali tak apa boleh kata. Dalam hak 3 orang. Tak cara mana-mana, tidak syarat bandar. Kalau ada sekali. Boleh. Tu pula pendapat dia. Itu Auza'i. Sebab itulah Hafiz Abdul Haq, begitu juga Hafiz Ibnu Hajar dan Sayuti, mereka semua mengatakan tidak ada satu pun riwayat yang sahih, yang sabit tentang bilangan semaya jemaah tadi. Hak kemah semua tak boleh tolak. Semua terpaksa akad tangan, tak ada. Itu dia. Hafiz Ibn Hajar dalam At-Talkhisul Habir, dia kata qad waradat iddatu ahadith, ada beberapa hadis tadullu ala al-iktifa bi aqalla min 40, menunjukkan memadai kurang daripada 40 pun ada. Begitu juga Sayuti kata lam yathbut fi syai'in min al-ahadith ta'yin adadin makhsus. Ada mana-mana hadis yang sahih tak ada semua dengan jelas tak ada. Hadis yang kedua yang kita baca pada malam ni, kalau kita perhati ada Ibnu Ishaq di situ. Ada Ibnu Ishaq yang kedua. Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ibnu Idris an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Abi Umamah bin Sahal. Ibnu Ishaq meriwayatkan pula secara an-anah di sini. Selain daripada dia seorang aja riwayat ni hak marfu' lagu ni, lepas tu dia riwayat pula secara an-anah. Bila diriwayat secara an-anah, maka ulama tak boleh pakai riwayat dia. Sebab kata tadi ulama tak boleh pakai. Kalau ulama pakai hak dia saja, tak ada. Dia mesti ada hak lain. Macam Imam Syafi'i dia pegang dengan hak lain. Tapi hak lain tu adakah hadis marfu' yang sahih, yang jelas? Tak ada juga. Semua mengikut ijtihad masing-masing. Itu hadis yang keempat yang menjadi dalil kepada boleh semaya di kampung. Jadi kalau kita tengok di sini Hazmin Nabi itu kata mereka itu di kampung, bukan di bandar. Ini menunjukkan boleh semaya, bukan di Madinah, iaitu di kampung. Menunjukkan boleh semaya di kampung. Itu sesuai lah Imam Abu Dawud mari di bawah tajuk Al-Jum'atu fil Qura. Al-Jum'atu fil Qura, semaya di kampung-kampung. Artinya Imam Abu Dawud seperti tok guru dia Imam Ahmad juga mengatakan semaya di kampung ni pun boleh. Semaya di kampung ni pun boleh. Dalil dia ni hak tu lah. Dalil dia maksud ni. Lepas tu lain-lain tu hak dia jawab kepada dalil-dalil itu ada di sini dalam kitab ni. Siapa-siapa nak baca dia boleh baca sendirilah. Itu lagu mana cara dia tolak hadis-hadis itu. Dia tak mahu terima hadis-hadis itu. Jadi hak kata Az-Zuhri tu kata 12 orang semaya jemaah tu, apakah kita kata dengan tertolaknya hak ni maka tak ada alasan dah lah. Hak mazhab Malik kata 12 orang. Tidak lagu tu juga. Kita tak boleh tengok ni saja. Hak ni dalam riwayat ni memanglah jawapan dia di sini. Dia kata tak kemah lah gini dalam sanad dia gini. Hak ni tapi Imam Malik pegang, dia tidak pegang dengan hak ni. Sebab kita tahu dah imam-imam besar ni mujtahid ni dia reti dari segi nak pegang dengan hadis tu. Kalau hadis dhaif dia tidak buat sebagai pegangan dia. Sekurang-kurangnya dalam bab hukum ni dia kena hadis hasan. Sekurang-kurang.
Kalau kita tengok sini hak 12 orang ni tak kemah ni ke mana-mana pun ni. Tapi Imam Malik duk pegang kemah keming gitu mon. Dan orang dia duk pakai lagu tu. Dia tu imam besar. Dia pegang hak lain, bukan hak ni. Tapi hak dia pegang tu adakah dengan berdasarkan perbuatan Nabi? Tak ada jelas. Tak ada jelas. Walau bagaimanapun hak Nabi SAW semaya, setiap kali dia semaya tu ramai lah. Ramai. Tidak kata 40, lebih daripada itu. Beribu-ribu. Ada ketikanya beratus-ratus. Hak Nabi sendiri buat. Hak alah keramah tu tak apalah, alah kurang tu, alah kurang. Alah kurang tu masing-masing dia ambil gitulah. Ni ambil hadis ni, ni ambil hadis ni, hadis dan asar. Jadi kalau hadis itu pun, kalau hadis itu maksudnya kalau Nabi itu tidak ada. Aku mana-mana pun tak ada. Berkenaan dengan kampung dan bandar tu boleh lagi dibincangkan supaya kita bincang tadilah. Bagi anaknya di kampung ataupun di bandar tu tidak jadi masalah lah. Tetapi kepada orang yang pakai di bandar, di bandar kita tengok macam setengah-setengah negeri tu di Mesir ke misalnya, yang mana di situ orang pakai mazhab ni dia tidak sah mazhab macam-macam. Macam di Pakistan misalnya, orang pakai mazhab Hanafi. Kita tengok dekat-dekat semuanya Jumaat. Kalau kita mazhab Syafi'i ni tak boleh. Satu mukim tu sah gitu. Ni tak. Ni banyak dekat-dekat. Dengar tu bahasa anak ni bahasa maya ke dia maya Jumaat lah. Tak apa. Sebab dia tidak syarat tu. Tidak syarat tu makna tak boleh. Dalam satu tempat tu makna tak boleh banyak. Tidak syarat. Cuma yang mensyaratkan ini dalam mazhab sajalah, dalam mazhab. Bukan makna semua ulama sepakat. Itulah yang kita mengaji hadis ni, yang istimewanya kita boleh tahu gapo benda hak sepakat, gapo benda hak tidak sepakat. Hak tidak sepakat tu tak payah duk tekan. Ni siapa tak sah, tak boleh nak sembahyang. Pasal apa? Pasal sudah sembahyang dah saya. Jadi hak mana semaya dulu tu, hak tu jadi. Hak ni jadi semaya zuhur. Gitu. Dan dia tak boleh. Sampai gitu dalam perincian dalam mazhab. Itu masalah mazhab. Tapi kalau kita tengok apa dengan mazhab lebih banyak lagi, kita dapati di sana tak ramai semaya. Kadang-kadang tak cukup 40 orang semaya Jumaat. Sana semaya Jumaat juga boleh. Sebab sanilah. Ada hak kata tidak sampai 40, boleh 30, 20, 12 orang. Gitu. Bagi mereka pada hari Jumaat itu yang adanya, kalau ada bilangan saat ni walaupun setahun, adanya sembahyang Jumaat tidak zuhur. Tidak zuhur. Gitu. Maknanya kalau 2 orang, bagi hak kata 2 orang saat ni lah, dia kena sembahyang Jumaat, niat Jumaat. Sebab pada hari Jumaat tu, tengah hari tu bukan zuhur, Jumaat. Kecuali lah kalau tak cukup syarat dia, barulah zuhur. Barulah zuhur. Kalau cukup syarat dia, hak kata 2 orang tu kena Jumaat dah. Hak kata 4 orang, berapa orang lagu tu, cara dia, kaedah dia. Kemudian hak lain-lain, hak khutbah, hak kata itu dia akan ada bab suku lah pula. Setakat ni bincang tentang tempat di mana dibuat jemaah itu dan dari segi bilangan itu. Dari segi bilangan. Setakat itulah dulu. Wallahu a'lam.